Okay, hai, Assalamualaikum. Saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Bashira binti Bardin dan saya pelajar MBV dan ini adalah video individual assignment untuk subjek sosiologi dalam pendidikan Tibet. Okay, kita akan terus ke soalan yang pertama. Soalan pertama adalah senaraikan fungsi anda dalam komuniti di institusi pengajian. Okay, kita teruskan kepada konsep. Setiap orang dia mempunyai fungsi dalam sebuah organisasi atau komuniti masyarakat. Jadi fungsi orang ni adalah berbeza, dia bergantung kepada peranan dan situasi yang dimainkan oleh orang berkenaan. Jadi dalam perkara ini kita dapat kecilkan skop kita, iaitu di dalam institusi pengajian. Jadi sebagai contoh, di dalam ini mempunyai komuniti seperti guru, pelajar dan ibu bapa. Jadi saya yang kini menetap di Bandar Baru Bangis, Selangor dan duduk di dalam komuniti masyarakat yang berbilang kaum. Jadi dapat dilihat di dalam institusi pendidikan, saya telah memainkan peranan sebagai seorang guru. Hal ini kerana saya pernah bekerja dan pengalaman bekerja di sebuah pusat tuition sebagai seorang pendidik. Di sini saya akan huraikan peranan saya sebagai seorang guru di dalam komuniti institusi pengajian. Okay, antara peranan saya adalah mendidik pelajar supaya mereka menjadi generasi yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara. Jadi ini adalah cabaran yang sangat besar buat seorang guru kerana guru memerlukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat, ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya perlu menjaga seorang murid yang mempunyai masalah disiplin, selalu ponteng dan tidak fokus dalam kelas. Jadi saya perlu mengambil tindakan sendiri untuk membantu pelajar tersebut supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Jadi contoh yang saya ambil, saya memberi perhatian kepada yang lebih kepada pelajar berkenaan. Jadi pelajar tu alhamdulillah sekarang okey. Jadi jika ada pelajar yang tidak memahami apa yang saya ajar ketika di dalam kelas, saya akan teruskan untuk menerangkan pada pelajar tersebut sehingga pelajar itu faham. Jadi seterusnya, saya guru juga memainkan peranan sebagai ejen perubahan dengan membawa perubahan-perubahan baru untuk memberi inspirasi kepada pelajar saya. Jadi sebagai contoh, saya adalah sebagai role model dan ataupun role model kepada pelajar untuk menjadi ikutan dari segi nilai percakapan dan cara pemikiran. Oleh itu penting untuk seorang guru menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada pelajar dan tidak menyebarkan ajaran yang bersifat negatif untuk yang boleh merosakkan imej saya di hadapan pelajar dan masyarakat. Selain itu, saya juga berperanan dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar ketika di dalam kelas. Kerana di dalam kelas terdapat segelintir pelajar yang kurang berkeyakinan diri untuk bercakap di hadapan dan memberi pandangan mereka di hadapan rakan-rakan yang lain. Oleh itu, saya telah membantu pelajar seperti ini supaya dapat diaplikasikan ketika alam pekerjaan kelak. Jadi sebagai contoh, saya boleh menanyakan pelajar tersebut tentang jawapan atau soalan, dan walaupun pelajar itu memberikan jawapan tidak tepat, saya boleh memuji mereka. Dengan pujian ini, ia dapat membantu pelajar itu supaya mempunyai keyakinan dan berasa seronok untuk belajar di dalam kelas. Jadi akhir sekali, di dalam institusi pendidikan juga, saya perlu bersosial. Saya perlulah bersosial dengan ibu bapa dan masyarakat, dan saya hendaklah menunjukkan sikap yang baik seperti bersopan santun dan bertikah laku baik dalam segala aktiviti sosial. Jadi sebagai contoh saya boleh ambil, saya perlu mengambil bahagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan sentiasa menghormati ahli-ahli masyarakat setempat. Dan saya juga perlu berkomunikasi dengan ibu bapa untuk memberitahu tentang progres anak-anak mereka. Dan saya juga tidak boleh mencemarkan nama baik rakan sejabat saya dan menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat, seorang guru dia memainkan peranan yang sangat besar di dalam komuniti institusi pengajian. Jadi ini adalah maklumat tambahan. Seandainya anda memainkan peranan sebagai seorang pelajar di dalam komuniti pengajian, jadi anda perlulah menerima ilmu dengan tekun dan mengaplikasikannya di dunia luar.
dan di alam pekerjaan lah. Okey, itu saja untuk jawapan saya untuk soalan nombor 1 dan kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, tadi kita dah menjawab kepada soalan yang pertama. Jadi sebelum kita ke soalan yang kedua, saya akan memberikan definisi sosialisasi terlebih dahulu. Okey, apa diakah sosialisasi ini? Jadi proses sosialisasi bermaksud proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. Jadi ia merupakan satu proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Jadi proses sosialisasi ini bermula daripada pemindahan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat. Jadi kepada kanak-kanak ni lah. Jadi apa yang dipelajari ketika kanak-kanak selalunya akan menjadi pendirian atau membentuk konsep diri pada individu. Jadi apabila seseorang ini bertambah dewasa, ia akan mempelajari lebih banyak perkara hasil daripada interaksi dengan pihak-pihak lain yang disebutkan sebagai ejen sosialisasi. Jadi untuk soalan yang kedua ni, bagaimanakah proses sosialisasi berlaku semasa sesi pengajian bermula? Okey, kita akan mulakan dengan isi lah. So, proses sosialisasi berlaku semasa sesi pengajian bermula ketika sebelum bermulanya kelas. Jadi, guru ni masuk kelas dan bermula untuk guru bertanyakan khabar pelajar atau cuba untuk bercakap dan bercerita sedikit untuk menarik perhatian pelajar. Jadi, hal ini supaya pelajar akan memberikan lebih tumpuan dan fokuslah ketika di dalam kelas, dan pelajar ni akan merasa bersemangat untuk menerima ilmu yang baru. Jadi selain itu, sebelum bermulanya pembelajaran, guru boleh bertanya kepada pelajar berkaitan topik yang telah diajarkan di dalam kelas semasa minggu lepasnya. Jadi supaya dapat menyimbas kembali apa yang telah dipelajari oleh pelajar itu, sama ada dia faham atau tidak. Jadi seterusnya, guru membuat pertanyaan dua hala kepada pelajar. Jadi ini kerana ingin mengetahui pelajar itu faham atau tidak dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Jadi di dalam situasi ini telah mewujudkan proses sosialisasi antara pelajar dan guru. Jadi ketika pembelajaran, contoh lainnya, guru boleh bertanya kepada murid seandainya mereka ada pertanyaan mengenai subtopik yang telah diajar di dalam kelas. Dengan ini bukan hanya dapat membantu meningkatkan kefahaman, malah mampu untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar. Jadi di samping itu, sosialisasi ini juga ketika pembelajaran wujud di antara pelajar dan pelajar. Jadi kerana dapat membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai contoh, guru boleh melakukan beberapa aktiviti seperti membagikan para pelajarnya kepada beberapa kumpulan dan memberikan tugasan kepada kumpulan-kumpulan tersebut, dan dengan ini ia juga dapat membantu pelajar untuk berinteraksi dan mereka dapat berbincang. Seterusnya ia akan membantu juga kepada pemikiran kritis pelajar. Jadi akhir sekali, proses sosialisasi ini dapat dilihat apabila guru meminta pelajar untuk membuat pembentangan hasil daripada perbincangan mereka di dalam kumpulan tadi. Jadi dengan ini dapat membantu pelajar dalam skill berkomunikasi di hadapan pelajar yang lain dan akan meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam melontarkan ideanya. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat daripada soalan nombor 2 ini, proses sosialisasi semasa sesi pengajian akan banyak berlaku apabila guru memainkan peranannya untuk menghidupkan suasana di dalam kelas tersebut. So, sosialisasi juga berlaku di antara guru dan pelajar atau antara pelajar dan pelajar. Jadi, melalui aktiviti yang dilakukan dalam kelas mampu dimanfaatkan oleh guru dan pelajar juga, dapat dilihat kesan kepada sikap pelajar itu sendiri jika sosialisasi ini diaplikasikan ketika pengajian. Jadi kesan ini boleh dilihat setelah pelajar itu habis pendidikannya lah di pusat pengajian. Jadi sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih. Harap jawapan saya menjawab segala persoalan yang dilontarkan tadi.